Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan Nabi 966. Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam bertemu dengan iblis. Maka Nabi Yahya tanya pada iblis tentang macam-macam tabiat anak Adam. Jawab iblis, sebahagian dari mereka seperti kamu, tidak dapat kami pujuk. Mereka telah terpelihara, maka kami tidak berdaya terhadap mereka. Dan bahagian yang kedua di tangan kami bagaikan bola dipermainkan oleh anak-anak. Dan mereka sudah tidak menyibukkan kami lagi, sebab hawa nafsunya sudah cukup untuk menyesatkan. Sedang bahagian yang ketiga ini yang paling berat. Kami memujuk mereka sehingga tercapai hajat kami. Kemudian mereka membaca istighfar dan minta ampun, sehingga rosak semua usaha kami yang telah berjaya itu. Tetapi kami tidak putus asa untuk menyesatkan, tetapi juga kami tidak berjaya daripadanya. Sedang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Wahab bin Munabbih, seorang daripada tokoh ulama pada ketika itu. Maka dia berkata, Nabi Yahya, dia menceritakan Nabi Yahya anak kepada Nabi Zakaria bertemu dengan iblis. Maka Nabi Yahya tanya kepada iblis ni tentang tabiat anak-anak Adam. Jadi kata iblis, sebahagian daripada mereka seperti kamu, tidak dapat kami pujuk, macam Nabi Yahya. Mereka telah terpelihara, maka kami tidak berdaya terhadap mereka. Jadi golongan-golongan para nabi, para rasul ini golongan yang terpelihara. Jadi dia mari macam mana pun iblis tak berjaya untuk mengganggu gugat. Jadi sebab tu dia kata ada sebahagian daripada mereka manusia ni macam kamu lah, dipujuk tak jalan apa semua tak boleh. Dia terpelihara. Jadi golongan-golongan ini adalah golongan para nabi, para mursalin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ni terpelihara, yang dipanggil juga dengan maksum. Jadi kita ni orang awam, jadi maka kita inilah menjadi tempat. Terus saya kata, kalau buat tuan-tuan buka dalam tafsir Dilalil Quran yang dikupas tentang ayat 3 qul oleh Asy-Syahid Said Qutb, Allah mencabar iblis dengan mengatakan, kamu boleh menggunakan segala bala tentera kamu, buat nak ganggu, nak kacau, nak usik. Allah Ta'ala bagi keizinan untuk
kamu nak mengusik, nak mengganggu anak cucu Adam. Tapi ingat, kata Allah, jika sekiranya hamba-hambaku itu memohon ampun, beristighfar kepadaku, aku ampunkan mereka. Tetapi kamu tetap kekal dilaknat oleh Allah sampailah berlakunya kiamat, kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu daripada yang kita ni sebagai orang kata ada kelebihan. Walaupun Tuhan bagi boleh diganggu, boleh dihasut, boleh digoda kita, tetapi bila mereka minta ampun, kata Allah, hamba-hambaku ini aku ampunkan bagi mereka. Jadi inilah yang kita dikata bahagian yang kedua ni, di tangan kami bagaikan bola dipermainkan oleh anak-anak, dan mereka sudah tidak menyebabkan kami lagi sebab hawa nafsunya sudah cukup untuk menyesatkan. Ini golongan-golongan ni orang-orang kita, orang awam macam kita ni, jadi macam bola. Syaitan kata macam duduk di tangan budak-budak main. Jadi dia nak lambung, dia nak sepak, dia nak macam mana pun boleh saja. Jadi golongan-golongan manusia biasa ni, yang mana mereka tidak mahu mengingati Allah, tak mahu mendekatkan diri kepada Allah, mereka menjauhkan diri daripada Tuhan, lalu mereka menyibukkan dengan kerja-kerja yang dihidangkan oleh iblis, maka dia sibuk sepanjang masa dengan kerja-kerja itu. Jadi bila dia sibuk dengan kerja-kerja ni, dia kata mudah, bagi aku mudah, tak ada masalah apa dah. Jadi dia duk kerja main apa yang aku suruh buat. Jadi itulah kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi golongan-golongan macam tu. Golongan yang boleh diperalatkan oleh syaitan, iblis, sebab menggunakan nafsu kita. Daripada nafsu tadi ni, maka dihasut, digoda kita, diganggu kita, maka akhirnya berjaya. Jadi bila berjaya ni, maka kita menjadi alat tunggangan dia. Dia naik atas belakang kita, tunggang macam kita naik kenderaan. Jadi dia pecut ke mana nak pecut, mana dia nak bawa, dia bawa. Jadi menyadari hakikatnya, memang kita kena beringat-ingat, kena beringat. Jadi melalui nafsu tu yang saya katakan pagi semalam, kita nak kena lawan mujahadah nafsu kita. Nafsu yang dikata ammarah bisu, nafsu yang boleh dikatakan 90 hingga 95% memang nak buat kerja jahat saja. Jadi itulah yang banyak menjahanamkannya manusia, bahkan sampai ringkat mungkin jadi 100% melakukan kejahatan sepanjang hidup. Berjaya dengan nafsu tadi dihasut, digoda oleh iblis. Jadi itu yang kita nak kena kawal nafsu kita. Jadi melalui makan minum kita, nafsu kita ni, jadi daripada situ boleh jadi nafsu kita dia jadi nafsu yang diam, nafsu yang bermaharajalela. Jadi kita kena kawal dengan keadaannya, balik kepada tuntutan agama, ikutlah saranan-saranan yang telah diberikan oleh petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bahagian yang ketiga, dia kata ni yang paling berat. Yang paling berat bagi iblis. Kami pujuk mereka sehingga tercapai hajat kami, kemudian mereka membaca istighfar dan minta ampun. Ini saya kata golongan tadi, sehingga rosak semua usaha kami yang telah berjaya. Tetapi kami tak putus asa menyesatkan, tetapi juga kami tidak berjaya daripada. Jadi mereka ni golongan-golongan yang bila buat sedar hakikat kesalahan, kesilapan, dosa, mereka minta ampun dengan Allah, bertaubat dengan Allah. Inilah golongan yang kata syaitan, iblis kata yang kami cukup payah, amat berat bagi kami golongan macam ni. Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan, tu yang dianjurkan oleh Nabi supaya kita memperbanyakkan istighfar. Nabi tak ada dosa, Nabi tak ada kesalahan, dia terpelihara maksum. Tapi Nabi mengajar kita supaya kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah.
Dan bila kita istighfar dengan hati kita, dengan hati yang ikhlas, nak mencari keredaan Allah, keampunan Allah, lepas tu jangan buat balik. Dah bertaubat, dah minta ampun tu jangan buat balik. Jadi kalau kita ni bertaubat, minta ampun, itu buat balik, ini bukan jalan orang yang bertaubat. Jadi kita ni dah bertaubat, dah minta ampun dengan Allah, maka kita hendaklah sentiasa mengekalkan dalam keadaan terpelihara daripada melakukan balik perkara-perkara yang telah kita buat. Jadi minta ampun dengan Tuhan. Sebab tu yang para ulama menyatakan minta ampun, minta bertaubat kepada Allah ni perkara yang wajib. Dan Tuhan pun bersegera, akan suruh kita bersegera minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu minta ampun dengan Tuhan kamu. Jadi tak boleh nak tangguh. Dan sembahyang tu sunat. Jadi kita sembahyang sunat taubat. Inilah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang susah, yang berat bagi iblis untuk mengganggu kita ni, golongan yang macam ni. Jadi banyakkan membaca istighfar, banyak kita minta ampun kepada Allah. Kemudian kita juga disunatkan boleh sembahyang sunat taubat. Tiap-tiap malam sebelum kita nak tidur, sembahyang sunat taubat 2 rakaat, mohon keampunan dengan Allah. Kemudian kita mengambil air sembahyang dengan keadaan sembahyang, kekalkan wuduk itu sampai kita tertidur. Itulah keselamatan dalam diri. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah daripada tipu daya iblis ataupun syaitan tadi. Wallahu a'lam. Sambung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'afwa min إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.